Tak apa, terima kasih. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Alhamdulillah, syukur saya pada Allah Subhanahu Wa Taala pada petang ini dapat bersama-sama membincangkan satu akta meminda akta keselamatan langkah-langkah khas 2012. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Tuan di-Pertua, saya rasa apa yang saya tulis catat nak cakap tu semua orang dah sapu dah. Ringkas je, Mat. Jadi saya ringkas je. Tak apa. Tak apa. Saya tokok tambah sikit-sikit je. Sapu sikit-sikit je, Mat. Tuan di-Pertua, kita berada di sini merupakan orang yang diberi tanggungjawab yang besar, iaitulah kita membuat dan meluluskan undang-undang yang telah dibentangkan di Dewan ini. Dan ini adalah satu tugas besar yang akan mencerminkan pengamalannya pada masa akan datang. Dan semalam saya bangkit di dalam Dewan ini bahawa mana-mana undang-undang yang nak dibawa ke Dewan Rakyat dan juga seterusnya Dewan Negara perlulah dilihat bersama dengan maqasidus syariah. Ini sejajar negara kita sebagai sebuah negara Islam yang meletakkan Islam sebagai agama persekutuan. Dan dengan sebab itu mana-mana undang-undang yang kalau dilihat ada bertentangan, saya minta dari awal lagi supaya diselesaikan hal itu. Dan saya ingin juga memohon supaya hal-hal berkaitan dengan undang-undang ini diminta bukan sahaja pihak peguam negara dan di situ ada bahagian syariah dan undang-undang Islam, juga saya meminta supaya dilibat sama, meminta pandangan dan juga apa-apa komen daripada mufti-mufti kerajaan kita di Malaysia ini. Selain daripada itu, kita bercakap tentang jenayah ini. Dia jenayah ni yang saya dengar daripada awal sampai akhir dan juga pembentangan yang awal, dia berlaku di dalam negara kita ini oleh orang luar dan juga orang dalam. Seperti perdagangan manusia, bukan dia berlaku bukan saja orang kita tetapi juga orang luar. Jadi undang-undang yang dicadangkan ini akan melibatkan sama, tak kira siapa, apabila dia melakukan di tempat kita, dia akan tertakluk pada undang-undang ini. Tuan Yang di-Pertua, sebenarnya perasaan baik dan juga perasaan buruk ada dalam diri setiap orang. Dan kadang-kadang perasaan buruk itu dapat dikekang, ditangani oleh seseorang apabila dia berjiwa bagus. Namun kadang-kadang sekitar ibu bapa juga dapat mengekang keadaan buruk tadi. Seterusnya, kalau sekiranya keluarga diri sendiri tidak dapat menghalang, maka kerajaanlah yang terakhirnya membuat undang-undang supaya keadaan-keadaan buruk tadi tidak dapat diteruskan. Dan undang-undang yang telah dicadangkan ini dan juga semalam ialah satu undang-undang yang untuk memberi ketakutan kepada pelaku-pelaku. Itu saya rasa ini adalah antara tujuan supaya buat undang-undang ini, supaya orang tidak melakukan lagi jenayah-jenayah yang telah berleluasa dalam masyarakat kita. Di segi perkosaan, perdagangan, sorok dan sebagainya, saya tengok banyak yang sebut. Saya tengok penyeludupan masuk orang-orang parti ini sebenarnya, sama ada dari jalan udara ke laut ke darat ke, sebenarnya ada toke dia, ada mastermind dia. Dan mastermind itulah sebenarnya yang berperanan. Kadang-kadang yang kita tangkap itu adalah parti, tetapi pengusaha atau yang melaksanakan, merancang itu yang sebenarnya yang bahaya. Karena itu saya tengok undang-undang yang telah dilulukan semalam yang dimasukkan juga dalam ini, itu patut kita lihat sebagai satu perkara yang dapat mencegahkan. Bagi orang-orang kita di Malaysia ni, perkara jenayah ini berlaku adalah hasil daripada rasa tidak sayang diri sendiri. Orang yang tidak sayang diri sendiri juga tidak sayang kepada keluarga, begitu juga tidak ada jati diri dan juga tidak rasa takut, apalagi tak rasa berdosa melakukan jenayah. Ini adalah faktor yang besar. Kalau kita sayangkan diri sendiri, kita tidak akan buat jenayah.
walaupun kita miskin. Karena itu melakukan jenayah bukan satu-satu, ada yang walaupun faktor-faktor kemiskinan itu ada, tetapi bukan semestinya orang miskin melakukan jenayah. Karena itulah di sini saya rasa saya mencadangkan supaya kita semua masyarakat, termasuk agensi kerajaan dan semuanya, memberi perhatian kepada jati diri agar jenayah ini dapat dielakkan. Dan pendidikan yang berterusan daripada sekolah, prasekolah sampai ke akhir hayat. Pendidikan yang berterusan. Terutamanya pengingatan kepada golongan-golongan pegawai dan kaki tangan yang sentiasa berdepan dengan masalah. Masalah-masalah yang tadi diperingatkan, diperkukuhkan, diberi jati diri dan diberi kekuatan mental dan juga fizikal, spiritual, agar mereka tidak terlibat dengan penyalahgunaan dan juga terseret dengan gejala yang tidak baik. Semalam saya baca akhbar, ada pegawai kita yang ditangkap bersama-sama dengan pengedaran dadah yang 14 juta itu. 14 juta ni bukan satu yang kecil. Dan saya mengikut apa yang saya baca, kepada kebiasaannya orang yang tertangkap itu bukan kali pertama. Pada kebiasaannya. Tetapi dia adalah mungkin kali kedua atau seterusnya. Kalau kali pertama, biasanya orang tak tahu atau terlepas, dan saya baca satu hadis, Allah melindungi kalau kesilapan pertama. Kalau kesilapan itu satu perancangan, itu masalah lain. Begitulah juga lemah didikan. Lemah didikan juga menjadi faktor kepada yang tadi, yang jenayah ini. Jadi didikan ini sama ada didikan moral sebagaimana disuarakan oleh ahli parlimen, kawan-kawan saya tadi. Begitu juga didikan agama. Bagi kita rakyat Malaysia yang mempunyai agama dan pegangan masing-masing, perlu perkukuhkan pegangan itu supaya jenayah ini tidak berlaku. Sebab saya yakin, setakat mana yang saya mempunyai maklumat, semua agama adalah tidak membenarkan melakukan keburukan, jenayah dan sebagainya. Selain daripada itu, faktor kemiskinan juga menyumbang kepada jenayah ini. Karena itulah, dan satunya kawan-kawan dan juga sekitar. Karena itu ibu bapa perlu memberi peranan dan juga perhatian kepada anak-anak mereka yang sedang membesar dengan siapa dia berkawan. Kawan itu sangat berpengaruh di dalam bentuk. Untuk mengatasi perkara ini, saya juga ingin mencadangkan supaya pengetahuan berhubung dengan undang-undang jenayah yang kita global ini dan akan diluaskan nanti, diberi sebaran luas kepada masyarakat. Saya lihat ramai masyarakat kita orang Malaysia tidak ambil kisah tentang undang-undang. Hatta undang-undang dadah yang telah mengenakan hukum mati pada pengedar darah yang membawa sekian-sekian banyak pun orang tak hirau. Ini adalah bagi saya, selain daripada dorongan-dorongan hawa nafsu dan sebagainya, mereka sebenarnya tidak tahu akibat dan kedudukan perlakuan tadi di segi undang-undang. Begitu juga saya harap pencegahan jenayah yang berlaku yang yang ada di dalam masyarakat kita ini dipertingkatkan daripada awal sampai ke peringkat yang paling tinggi. Saya melihat jenayah ini kalau dia berkembang dan dengan besar, dia akan super barah yang tidak dapat dirawat, dan negara boleh runtuh dengan berlakunya jenayah-jenayah yang berat ini. Jadi kita mengharapkan supaya semua pihak dapat menilai kembali, melihat kembali, dan setiap orang berperanan untuk menjaga keselamatan negara kita, dan negara kita inilah yang kita sayangi semua. Dan saya yakin dan percaya dengan penambahbaikan ini, insya-Allah akan terkawal jenayah yang yang ada. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ahmad atas kerja kamu yang berhormat. 10 minit. Seterusnya